Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuliah hari ini akan membincangkan tentang Islam dan modernisme dengan mengambil kira perkara-perkara berikut. Baiklah, aspek-aspek tersebut adalah satu, modernisme menurut kaca barat, menurut kacamata barat dan Islam. Seterusnya kita pergi kepada sekularisme, dengan merujuk kepada faktor-faktor perkembangan, implikasi dan kes di Turki dan implikasinya. Kemudian kita akan pergi kepada pluralism dan perspektif yang diambil dalam pluralism itu, dan seterusnya yang last sekali adalah version-version ataupun versi-versi yang wujud dalam pluralism. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang pertama yang akan menjelaskan tentang modernisme menurut kacamata barat. Ya. Dia disandarkan kepada 8 prinsip. Baiklah, kita lihat ke-8 prinsip ini secara satu persatu. Prinsip yang pertama, kuasa Tuhan dipisahkan sama sekali dengan urusan dunia. Kalau kita lihat dalam prinsip pertama ini, jelas bercanggah dengan konsep tauhid, di mana kuasa segala urusan yang berkaitan dengan dunia tidak boleh dipisahkan daripada ketuhanan. Tetapi dalam konsep barat ini, kuasa ketuhanan itu harus dipisahkan dengan alasan untuk menjamin segala keputusan yang dibuat adalah berasaskan kepada keputusan manusia sendiri, tidak berasaskan kepada peraturan Tuhan. Lanjutan daripada premis pertama ini, kita akan pergi kepada prinsip yang kedua, di mana dalam prinsip yang kedua ini, otoriti agama dihadkan. Ini bermaksud bahawa segala yang difatwakan oleh ulama bukan satu otoriti. Kerana bagi Barat, pemimpin agama adalah juga manusia biasa. Jadi oleh kerana itu, mereka bukanlah satu otoriti yang berwibawa dalam menentukan satu-satu keputusan. Jadi dengan sebab itu, Barat telah mengambil kesimpulan bahawa pemimpin agama ketika membuat keputusan tidak semestinya mencakupi hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Lanjutan daripada prinsip kedua ini, kita akan beralih kepada prinsip yang ketiga, yang menegaskan bahawa akal ataupun rasionalisme mendapat tempat. Ini bermakna bahawa sesuatu keputusan yang dibuat adalah banyak bergantung kepada unsur-unsur rasional. Jadi, keputusan yang dibuat berasaskan kepada unsur-unsur rasional adalah lebih ditekankan dalam konteks modernisme Barat. Segala keputusan yang dibuat berasaskan rasional ini disandarkan kepada penekanan Barat tentang
elemen empirikal dalam menyimpulkan sesuatu keputusan. Ini bermaksud bahawa sesuatu keputusan yang hendak dibuat haruslah memenuhi atau menempuh satu ujian empirikal yang akan dijadikan satu pola umum yang menentukan hukum dan seterusnya, dijadikan keputusan yang rasional dalam sesuatu tindakan. Keputusan rasional yang berasaskan empirikal ini disandarkan pula kepada kebebasan individu. Jadi, seseorang yang ingin membuat sesuatu keputusan adalah berhak untuk memutuskan keputusan itu baik atau sebaliknya. Dan segala keputusan itu jika buruk adalah tertanggung kepada individu itu sendiri. Ini merupakan sesuatu yang ditekankan oleh modernisme barat yang menekankan tentang kebebasan individu dalam membuat pilihan dan seterusnya membuat keputusan yang difikirkan baik untuk dirinya sendiri. Baiklah, kebebasan individu ini pula sangat berkait rapat dengan apa yang mereka gelarkan sebagai nilai universal ataupun nilai sejagat. Penekanan mereka tentang nilai universal ini uh, menitik beratkan tentang pentingnya nilai itu dihormati oleh semua komuniti tanpa mengira agama, kaum, bangsa, jantina dan kedudukan status. Jadi nilai-nilai universal yang penting ini haruslah diakui sebagai satu nilai yang diterima oleh semua golongan supaya tidak ada seorang pun yang boleh uh, uh, melanggar atau ataupun bertentangan dengan nilai universal tersebut. Untuk memastikan nilai universal ini dihormati, lazimnya mereka akan isytiharkan dalam bentuk peraturan bertulis atau perlembagaan. Jadi tidak heranlah maka di diisytiharkan deklarasi hak asasi manusia pada tahun 1947 di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan deklarasi ini menjadi rujukan kepada semua negara-negara yang bergabung dalam PBB itu. Begitu juga dengan perlembagaan atau undang-undang. Sebuah negara yang ingin merdeka ataupun ingin membentuk sistem kenegaraannya haruslah merujuk suatu undang-undang yang mereka bentuk dan mereka suratkan dalam bentuk dokumen rasmi dan menjadi rujukan kepada penduduk negara tersebut. Ini adalah satu ciri penting bagi modernisme barat. Sebagai pelengkap kepada elemen modernisme ini, salah satu yang banyak ditekankan dalam prinsip uh, universal mereka adalah hak asasi wanita dan kanak-kanak. Dua kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang bagi mereka perlu dilindungi kerana mereka dianggap kelompok-kelompok yang memerlukan perlindungan dan lemah dari segi fizikal mereka. Maka dengan sebab itu, konsep modernisme barat
banyak menekankan tentang perlunya perlindungan kepada kedua-dua golongan ini dan sering disuratkan dalam deklarasi-deklarasi hak asasi serta perlembagaan dan undang-undang negara-negara yang menganggotai PBB itu sendiri. Baiklah, kita pergi kepada ciri-ciri modernisme Islam. Ya. Okay. Yang pertama, kita perlu melihat semula tentang kedudukan uh, kita hendaklah menjelaskan semula tentang kedudukan nilai-nilai universal dalam konteks Islam itu sebenarnya. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai-nilai universal itu? Ya? Penjelasan semula perlu dibuat untuk menilai aspek-aspek yang dirangkumkan dalam nilai-nilai universal tersebut. Misalnya tentang pentingnya adakah persamaan ataupun kebebasan individu itu selari dengan Islam ataupun tidak. Itu perlu dijelaskan semula. Dan peranan sarjana lah yang banyak memainkan peranannya dalam menentukan penjelasan ini dibuat. So, salah satu usaha yang boleh dibuat adalah para sarjana boleh menggali semula tentang uh, peranan Al-Quran dalam menentukan universal ataupun sejagatnya Islam itu. Walaupun Islam asalnya daripada tanah Arab, tetapi perlu ada satu kaedah bagi para sarjana untuk membentuk kefahaman bahawa Islam adalah suatu agama yang sesuai pada setiap tempat dan setiap zaman. Seterusnya, para sarjana juga harus memikirkan sejauh manakah akal dan wahyu berperanan. Akal memang berperanan dalam mencari kebenaran, tetapi mestilah seiring dengan bimbingan wahyu, kerana akal ada batas-batasnya, ada kelemahannya. Jadi akal tidak boleh dibiarkan untuk mencari sesuatu tanpa bimbingan daripada wahyu. Baiklah, untuk mencapai uh, program ini, maksudnya keseimbangan akal dengan bimbingan wahyu ini, institusi-institusi yang ditubuhkan haruslah seiringan dengan hasrat Islam. Di Malaysia kita memang sudah ada Universiti Islam Antarabangsa yang ditubuhkan untuk mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam konteks Islam. Maksudnya walaupun ada elemen-elemen barat, tetapi Islam ditampilkan sebagai tunjang kepada elemen-elemen barat tersebut. Untuk itu sebenarnya para sarjana dan juga alim ulama juga haruslah berusaha untuk mengemukakan tafsiran yang agak anjal ataupun fleksibel dalam menentukan sesuatu hukum. Misalnya sesuatu keputusan itu adakah dia sesuai di satu-satu tempat sahaja ataupun dia hanya sesuai di satu tempat itu tetapi tidak sesuai di tempat-tempat yang lain. Jadi ini juga banyak bergantung kepada budaya sesuatu masyarakat yang melatari sesuatu hukum itu. Jadi sesuatu pendapat yang hendak diputuskan sebagai hukum itu haruslah
dijelaskan dengan mengambil kira keadaan setempat yang ada dalam sesebuah masyarakat itu. Uh, para cendekiawan juga seharusnya dapat menguasai mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Kita tahu yang ada 4 mazhab yang muktabar dalam Islam. Uh, Mazhab-mazhab ini seharusnya dikuasai dan kita carilah perbezaan dan persamaan yang wujud, dan kalau kita boleh cerakinkan mazhab-mazhab tersebut untuk membolehkan kita membuat sesuatu keputusan berasaskan keadaan semasa dan juga keadaan masyarakat itu, untuk sebolehnya kita berikan keputusan yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ada pada ketika itu. Sesuatu keputusan yang hendak dibuat juga boleh dipertimbangkan jika sekiranya ada budaya luar yang positif boleh diserap dalam uh, memutuskan sesuatu. Saya berikan mungkin contoh, katakanlah walaupun kita sudah dijajah oleh penjajah, tetapi penjajah membawa bersamanya pendidikan, sistem pendidikan. Dari satu sudut, umat Islam harus memanfaatkan sistem pendidikan penjajah itu sendiri untuk membentuk jati dirinya, dan seterusnya menampilkan diri sebagai orang yang berilmu. Walaupun asalnya pendidikan itu berasal daripada penjajah, tetapi dengan pendidikan yang diterima itu boleh membantu seseorang untuk keluar daripada kemiskinan dan sekurang-kurangnya, dan seterusnya membentuk manusia berilmu yang seterusnya dapat memimpin masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Jadi semua tafsiran-tafsiran ini perlu diasaskan kepada penolakan kepada taklid dan galakkan ijtihad. Dan ijtihad ini merupakan satu sikap yang membolehkan sesuatu keputusan itu dibuat berasaskan kepada pandangan-pandangan baru. Tapi bukan semua orang boleh berijtihad. Ya. Sebab ijtihad ni saya kira kalau dalam konteks Islam itu uh, hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Orang-orang awam tidak boleh secara sesuka hati melakukan ijtihad, kerana mungkin mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai kepakaran, tidak mempunyai kemampuan ilmu dan sebagainya. Jadi orang-orang tertentulah yang boleh dibenarkan berijtihad, dan ijtihad itulah yang sepatutnya disebarkan kepada orang awam supaya difahami kesan ijtihad tersebut. Ini maksud ijtihad yang dipaparkan dalam Islam adalah terbatas kepada alim ulama, tidak kepada orang awam secara meluas, kerana ia akan mengelakkan kekeliruan. Okey, aspek terakhir ini mungkin agak kontroversi sedikit, tapi saya kira elemen ini timbul akibat daripada ulama-ulama sufi yang dilihat tidak membantu dalam kemajuan masyarakat pada ketika itu. Ya, sebab itu timbul kritikan-kritikan di mana sufi itu banyak berpegang kepada elemen ukhrawi semata-mata. Jadi seharusnya elemen duniawi itu juga perlu ada dalam rangka kemajuan sesebuah negara ataupun sesebuah masyarakat. Jadi elemen sufi itu haruslah diasaskan kepada elemen yang positif, bukan sebaliknya yang mementingkan ukhrawi sahaja. Baiklah, kita pergi kepada sekularisme pula.
kita akan melihat apakah faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan sekularisme. So, faktor pertama yang begitu menonjol adalah kemajuan Barat. Ya. Uh, Barat berdasarkan pengalaman mereka, Barat begitu mementingkan sekularisme. Sekular ni maksudnya pemisahan dunia dan agama. Pengalaman itu dicetuskan oleh kerana Barat merasakan agama begitu mengongkong kehidupan mereka. Jadi, mereka menganjurkan wujudnya pemisahan yang total antara agama dan negara. Dengan pemisahan ini akan membolehkan negara bergerak secara seluas-luasnya tanpa apa-apa batas hukum agama. Itulah yang banyak dipentingkan oleh Barat. Dan inilah yang banyak disebarkan oleh Barat dalam uh, media massa, penjajahan, pendidikan dan sebagainya yang kita akan huraikan sebentar lagi. Salah satu langkah yang mereka ambil untuk menyebarkan kemajuan mereka adalah menerusi penjajahan. Jadi, Barat seperti yang kita tahu telah melakukan penjajahan ke atas banyak negara, khususnya negara Islam. Di Asia Tenggara, kita tahu bahawa Sepanyol telah menjajah Filipina, Sepanyol dan Amerika telah menjajah Filipina, Perancis telah menjajah Kempuchia, termasuk Champa yang diduduki oleh orang Melayu. Kemudiannya apa ni negara-negara lain juga turut dijajah seperti di Afrika, di Amerika Latin. Semua itu merupakan elemen-elemen langsung yang cuba menekan negara-negara jajahan supaya tunduk kepada mereka. Dan melalui penjajahanlah sekularisme itu berkembang. Salah satu cara bagaimana Barat mengembangkan penjajahan mereka adalah menerusi pendidikan. So, menerusi pendidikan, sekolah-sekolah ditubuhkan dengan sukatan pelajaran yang digubal sebegitu rupa, menjadikan nilai-nilai itu dapat ditanamkan secara halus ke dalam minda, emosi dan jiwa kanak-kanak yang beragama Islam. Jadi, menerusi pendidikan Barat akan mewujudkan keyakinan bahawa elemen Baratlah yang lebih superior ataupun lebih ditekankan berbanding dengan elemen Islam itu sendiri. Selain daripada pendidikan, satu lagi jentera yang agak berkesan dalam menyebarkan sekularisme ini adalah menerusi media massa. Dan media massa ni ada pelbagai-bagai jenis. Di peringkat awal ada media cetak, termasuk surat khabar, majalah. Kemudian seterusnya ada media elektronik seperti televisyen dan radio. Kemudian sekarang ni ada media atas talian, termasuk Facebook, uh, apa ni, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi semua media-media ini media-media ini mempunyai elemen-elemen tertentu dalam menyebarkan keagungan nilai Barat itu sendiri, khususnya dalam menentukan berlakunya permisahan ataupun sekularisme dalam kehidupan Muslim. Ya. Jadi dengan adanya media massa ini, secara langsung pendedahan terhadap maklumat akan membolehkan masyarakat sasaran
mengambil kesimpulan bahawa Baratlah yang banyak menentukan uh, hala tuju sesebuah negara dan masyarakat. Jadi kesemua elemen-elemen ini akan dirumuskan menerusi undang-undang dan perlembagaan. Ini sesebuah masyarakat yang dibentuk haruslah merujuk undang-undang yang khusus. Menerusi undang-undanglah kebanyakan negara akan memastikan bahawa pemisahan antara agama dan dunia itu berlaku secara berterusan. Baiklah, kita lihat secara sepintas lalu tentang unsur sekularisme di Turki. Ya. Turkiye, sekarang namanya Turkiye. Uh, yang mengasaskan fahaman ini adalah Mustafa Kemal Atatürk yang dianggap sebagai bapa sekularisme Turki. Beliau berhasrat untuk menghapuskan khilafah Utsmaniyah pada ketika itu, dan kesannya adalah penolakan terhadap Islam secara langsung. Ya. Baiklah, sekarang kita pergi kepada perbincangan tentang pertentangan yang jelas antara agama Islam dan sekularisme. Dia berasaskan kepada empat sebab. Yang pertama sekali adalah pertentangan jelas antara sekularisme dan agama yang berkait dengan akidah, kemudiannya ibadah, akhlak dan syariat. Pertentangan ini sebenarnya berkait rapat dengan uh, konsep Islam yang menekankan tentang dari segi akidahnya tentang hubungan dengan Tuhan. Sebagai itu, oleh kerana sekular ini memisahkan antara Tuhan dengan manusia dari sudut sesuatu keputusan dunia. Jadi ia telah menjejaskan akidah. Dari segi ibadah pula kita dapat lihat pertentangan ini merujuk kepada penekanan kepada ibadah secara individu. Maksudnya kau semayang ke, kau tak semayang ke, okey, pasal lah kan. Itu dari segi ibadah. Dia tak boleh paksa orang untuk semayang. Kalau semayang tu wajib ke, dia tak boleh paksa. Tapi dalam konteks Islam itu adalah hal yang wajib. Dan digalakkan berjamaah. Begitu juga dengan misalnya menegur seseorang dalam melakukan kejahatan, itu adalah satu yang dituntut dalam Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dalam konteks sekularisme ini ia bertentangan. Sebab ianya adalah hal peribadi. Kalau seseorang itu didapati berduaan misalnya, dalam konteks sekular itu tak dipentingkan. Itu adalah hak privasi orang itu. Dan begitu juga dengan syariat. Ya. Syariat ni banyak bukan sahaja dari segi dari segi agama itu memang penting, tapi syariat jenayat misalnya. Kalau dalam konteks Islam, siapa yang mencuri dipotong tangannya, memang sudah jelas dalam Quran disebut potong tangan. Tapi oleh kerana undang-undang sekular itu, hukum potong tangan itu tidak boleh dikenakan. Hukum itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi itulah kesan daripada berlakunya pertentangan antara sekular dan Islam. Baiklah, yang kedua kita akan lihat sekular ini akan mewujudkan dualisme dalam
penyaluran sesuatu idea dan juga dalam bentuk pelaksanaan. Saya beri contoh yang senang, misalnya dalam konteks undang-undang di Malaysia hari ini, ya. Kita ada undang-undang sekular, undang-undang dan undang-undang Islam pada masa yang sama. Undang-undang apa ni? Uh, di peringkat Islam itu dibuat di peringkat negeri, ya. Jadi itu memang sengaja diwujudkan. Dualism itu satu untuk mengelirukan orang Islam itu sendiri. Sebagai contoh, katakanlah orang uh, orang kalau anda berduaan dengan pasangan anda yang bukan Islam, bagi Islam mungkin dikenakan hukuman tertentu, tapi dalam apa ni, undang-undang yang sivil yang biasa, ianya tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan kalau pasangan yang bukan Islam tu merelakan berlakunya perzinahan dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu wujud dualism dalam menjatuhkan hukuman. Satu mengikut undang-undang Islam, satu lagi mengikut undang-undang sivil, ya. Itu pun dalam konteks undang-undang Islam yang ada sekarang, bukan undang-undang Islam yang betul-betul, kerana yang menjatuhkan hukuman itu hanyalah dari sudut pentadbiran. eh. Dia bukanlah menghukum berdasarkan hukum Islam seperti yang dituntut. Contohnya, kalau uh, dikenakan hukuman itu harus dibayar denda sekian dan dipenjarakan sekian tempohnya. Jadi maksudnya hukuman itu sendiri pun sudah tertakluk kepada cara hukuman sivil, bukan cara hukuman menurut hukum Islam. Itulah akibat daripada berlakunya pertentangan antara sekular dan Islam. Baik, seterusnya kita lihat kesan ataupun apa yang berlaku pertentangan ini merujuk kepada terhakisnya hakikat sejarah umat Islam. Kita harus maklum bahawa Islam itu mempunyai sejarahnya yang tersendiri, ya. Dan dengan sejarah diakui juga bangsa Arab asalnya adalah bangsa yang sangat daif. Tapi apabila Islam datang ke bumi Arab, mereka telah dapat keluar daripada kedaifan itu dan seterusnya menjadi satu kuasa yang agung di kawasan itu dan menyebarkan bukan sahaja agama Islam ke seluruh dunia, tetapi juga mendominasi uh, dunia menerusi kerajaan-kerajaan yang ada seperti kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Dan diteruskan pula oleh kerajaan-kerajaan yang lain seperti Turki, Utsmaniyah, Kesultanan Delhi, dan sebagainya lah. Jadi apabila datangnya Barat, semua itu telah cuba menafikan hakikat sejarah itu, kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh tamadun Islam. Dan Barat pula cuba menakutkan Islam dengan menganggap bahawa kemajuan yang diperolehi daripada Barat itu lebih baik daripada apa yang dicapai oleh ataupun apa yang disumbangkan oleh tamadun Islam. Jadi itu adalah merupakan satu aspek yang nyata dalam pertentangan antara sekular dan Islam. Baiklah, kita terus kepada perbincangan seterusnya. Dalam konteks perbincangan keempat ini, kita rujuk bahawa pertentangan sekular itu nyata dari sudut konteks masa, sebab sekular ini banyak
mementingkan konteks masa kini, masa sekarang, apa yang berlaku sekarang. Dan masa depan. Masa depan tu maksudnya masa yang kita belum tahulah masanya apa. eh. Tapi Islam tu semua masa adalah sama. Maksudnya bagi Islam semua masa itu adalah dalam dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak timbul masalah dia masa kini ke ataupun masa depan ke, kan. Jadi semua orang akan menghadapi masa itu memang akan berlaku dalam konteks kronologinya, tetapi setiap yang berlaku itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin bagi sekular itu masa yang sudah berlaku memang telah berlaku. Jadi tak perlu difikirkan yang sudah berlaku. Just kita hadaplah apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Itulah yang memperlihatkan percanggahan yang jelas dalam konteks fahaman sekular dan Islam. Baiklah, sekarang kita akan bincang tentang uh, satu fahaman yang merupakan kesan daripada secularism ni, iaitu Islam liberal ataupun Islamic liberalism. Ya. Ia diperkenalkan uh, di barat lah. Dan salah seorang sarjana yang memperkenalkannya adalah Leonard Pinder, yang menerbitkan bukunya pada tahun 1988. Baiklah, salah seorang Pinder menekankan tentang uh, pembangunan ataupun pembangunan di Timur Tengah dengan hasil mahsulnya, tetapi pada masa yang sama telah berlaku konflik dan kemunduran yang diakibatkan pada pandangannya oleh Islam yang berada di situ. Jadi beliau menekankan tentang perlunya liberalism ataupun fahaman liberal dan nilai-nilainya yang diharap dapat menjamin kemakmuran dan membawa manfaat kepada rakyat di Timur Tengah. So, Islam liberal ni dari satu segi dia mementingkan kebebasan individu. Jadi oleh kerana dia mementingkan kebebasan individu, Islam tu boleh diamalkan secara anjal menurut kacamata individu itu sendiri. Jadi ia akan menjadikan Islam liberal itu banyak versinya, merujuk kepada uh, amalan uh, hidup seseorang itu, bergantung pada kehendak seseorang itulah. Misalnya katakan semayang, dia mungkin semayang 3 waktu saja, ataupun mungkin tak kalau mungkin dia semayang pun dia ikutlah kesesuaian dia. eh. Ataupun mungkin dari segi pakaian dia tak begitu mementingkan tentang apa menutup aurat. Nah, itulah uh, disebut sebagai Islam liberal. Banyak itu bergantung pada versi mana yang dia nak ikut. Versi yang mudah ataupun versi yang asal yang berkait dengan Islam itu sendiri. Okey, okey. Okey, Islam liberal ni sebenarnya bukanlah daripada 4 mazhab Islam yang kita tahu. Dia ni merupakan Islam yang dianuti berasaskan kepada kehendak seseorang itu secara peribadi. Ikut sukalah nak amalkan Islam tu cara mana, kan. Itulah dia punya apa, kesan daripada amalan Islam liberal itu. Okay. Jadi Islam liberal ni merupakan salah cabang lah kepada modernism Islam. Islam maksudnya modernism Barat yang cuba disesuaikan
dari uh, Islam dengan Islam lah. Maksudnya modernism Barat itu cuba disesuaikan dengan Islam. Okay. Jadi kebanyakan daripada penganut-penganut Islam liberal ni berasaskan kepada penulisan orientalis yang kebanyakannya cuba untuk menanamkan uh, apa ni elemen-elemen menghancurkan Islam daripada dalam. Okey, kita lihat contoh yang sering ditonjolkan dalam konteks liberal Islam ni di Asia Tenggara adalah seorang tokoh yang bernama Nurkhalis Majid. Ini sebenarnya merupakan seorang tokoh yang agak masyhur lah juga di Indonesia yang mainkan peranan dalam amalan Islam liberal ni. Dia telah memainkan peranan dari sudut amalan-amalan yang berlaku, misalnya tentang Pancasila, kemudiannya tentang perkahwinan antara Islam dan bukan Islam. Itu merupakan salah satu daripada peranan yang dimainkan beliau. Satu lagi versi Islam liberal ni kita rujuk sebagai Islamic pluralism. Jadi Islamic pluralism ni ada 4 aliran. Yang pertama adalah civil religion. Civil religion ni adalah menekankan tentang agama diamalkan pada peringkat peribadi sahaja. Okay, aliran kedua adalah merujuk kepada global theology. Aliran ini menekankan tentang Islam yang hanya menjadi sebahagian daripada ketentuan sejagat. Okay, aliran ketiga merujuk kepada aliran yang menekankan tentang kesatuan rentas agama. Jadi Islam ni dianggap samalah seperti agama-agama lain. Jadi mereka cuba nak tekankan tentang perlunya satu elemen rentas agama termasuk Islam. Jadi sebab semua agama tu dianggap mengamalkan kebaikan. Jadi elemen rentas agama itu penting dalam menyatukan semua manusia dan masyarakat. Okey, aliran yang keempat. Ini aliran yang kita sering jumpalah dalam masyarakat Melayu. Aliran syncretism. Syncretism ni merupakan penyesuaian antara Islam dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Mana yang sesuai, dimasukkanlah. Inilah aliran yang kita selalu jumpa dalam masyarakat Melayu. Okey. Semua aliran-aliran ini dianggap sebagai bertentangan oleh Majlis Ulama Indonesia ataupun MUI. Okey, dalam menangani konsep pluralism ni sebenarnya Islam mengiktiraf plurality. Maksudnya semua agama diamalkan bebas, dibenarkan untuk diamalkan secara bebas. Seperti yang disebut dalam surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Kamu boleh sembah apa yang kamu sembah, kami boleh sembah apa yang kami sembah. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi dari segi kepelbagaian itu Islam iktiraf. Tetapi apa yang Islam tidak iktiraf adalah menganggap agama-agama lain itu sama dengan agama Islam. Yang itulah Islam tidak iktiraf. Jadi kita lihat dalam konteks Indonesia ni ada satu fahaman yang disebut Jamaah Islam Indonesia yang menekankan tentang perkahwinan yang dibenarkan untuk orang Islam dan bukan Islam
Dan dari segi amalan, murtad dibenarkan, anak orang yang apa ni, lahir daripada pasangan yang Islam bukan Islam ni boleh memilih untuk masuk agama lain ataupun agama Islam. Kemudian dari segi uh, kitab Bible, pengedarannya tidak disekat seperti di Malaysia. Okey, saya nak sentuh tentang apa ni, Al-Quran edisi kritis. Ini dia kita boleh lihat dalam konteks pertamanya dari segi uh, versi Al-Quran itu dianggap tidak cocok dengan bagi inilah bagi Islam liberal dianggap tidak cocok dengan pertamanya dengan teknikal. Kemudiannya dari segi hukumnya tu, mereka anggap sebagai tidak cocok. Dan ini ditunjukkan, saya rasa dulu pernah kalau kita dengar tentang Aminah Wadud ada satu kes di UIA dulu. Beliau menekankan tentang uh, apa ni apa pemakaian surah An-Nisa itu. Dalam ayat-ayat surah An-Nisa itu dia tekankan tentang pentingnya peranan wanita. Tetapi dia kritik, dia kata surah An-Nisa ini adalah banyak memihak kepada lelaki, kaum lelaki. Ya. Itu dia punya kritikannya kepada ayat Al-Quran itu. Uh, Kritikan yang kedua, ini lebih awal daripada yang berlaku sekarang. Uh, Tentang Khalifah Osman yang membuat apa ni versi Osmani dengan membakar ayat Al-Quran yang ada tu dianggap sebagai satu tuntutan politik. Ya. Ini merupakan kritikan yang adalah dalam uh, Islam liberal ni.